Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabat az zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Pada pagi ini kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Kita sampai masalah 24. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wajib makmum mendahului imam. Wajib makmum mendahului imam. Kadang-kadang wajib bagi makmum mendahului imam, iaitu seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempatnya, seperti ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, maka wajiblah makmum mendahuluinya, iaitu terus berdiri. Permasalahan yang nak dibahaskan pada pagi ini iaitu imam duduk tasyahud awal ketika mana rakaat pertama. Rakaat pertama tiba-tiba imam duduk tahiyat awal. Kita sebagai makmum, adakah nak ikut imam ini ataupun kita terus naik rakaat kedua? Kerana kita tahu tu imam salah, dan kita pun contohnya ada makmum dah beri ingat kepada imam subhanallah, subhanallah contohnya, tapi imam terpinga-pinga. Dia tahu-tahu subhanallah ni dari sudut mana dia salah. Dia meneruskan juga duduk tahiyat awal sebab dia berkeyakinan dia duduk tahiyat awal. Maka bagi makmum ketika itu tidak boleh mengikut imam duduk tahiyat awal, kerana duduk tahiyat awal itu sunat ab'ad dan ia duduk dalam keadaan salah. Dia duduk dalam keadaan salah. Ketika itulah makmum terus naik rakaat kedua dan menunggu imam pada rakaat kedua. Ataupun imam ketika rakaat ketiga dia duduk tahiyat awal juga. Tadi rakaat kedua dia duduk tahiyat awal. Contoh ni jadi imam pada sembahyang fardu zuhur. Rakaat kedua memang duduk tahiyat awal. Rakaat ketiga pun dia duduk tahiyat awal. Maka ketika mana dia duduk tahiyat awal, kita sebagai makmum tahu bahawa imam memang salah. Kita tak boleh duduk tahiyat awal bersama dengan imam.
Kerana duduk tahiyat awal itu sunat abad sahaja. Kalau kita ikut dalam keadaan ianya salah, maka hukumnya boleh membatalkan semayang. Boleh membatalkan semayang. Macam mana caranya? Makmum hendaklah menunggu imam dalam keadaan berdiri. Justru itu Syekh menyebut wajib makmum mendahuluinya, iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Tunggu imam dalam keadaan berdiri. Imam yakin dia betul. Imam yakin dia betul. Makmum yakin dia tak betul. Makmum yakin imam tak betul. Jadi apabila imam sudah melakukan salah, kita sebagai makmum tidak boleh ikut dia. Tapi diberikan kelonggaran lagi, boleh terus tunggu waktu berdiri. Waktu berdiri. Ataupun seorang makmum dia tak mau duduk bersama imam dalam tasyahud awal pun tidak membatalkan semayang dia. Contoh, betul-betul imam tahiyat awal, tapi disebabkan musim hujan ni, musim hujan, lutut dia tidak tahan sejuk. Bila sejuk dia jadi kram. Bila sampai tahiyat awal tiba-tiba dia sakit, dia terpaksa berdiri dengan segera. Sekiranya makmum melakukan sedemikian rupa, dengan sengaja dia bangun dan tunggu imam pada rakaat ketiga, sedangkan imam ketika duduk tahiyat awal pada rakaat kedua, tidak juga membatalkan semayang. Kerana duduk tahiyat awal adalah sunat abad, berdiri rakaat ketiga itu adalah merupakan rukun. Rukun. Tetapi sekiranya imam tidak tahiyat awal, tapi makmum tahiyat awal. Contohnya imam meninggalkan tahiyat awal, makmum pun dah beringat subhanallah, subhanallah, dia tak mau turun juga, dia teruskan rakaat ketiga. Bagi makmum tidak boleh menyalahi imam. Kerana apa? Kerana tahiyat awal itu sunat abad, manakala berdiri betul rakaat ketiga itu ialah rukun. Apabila pertemuan di antara rukun dengan sunat, maka mesti didahulukan rukun. Mesti didahulukan rukun. Apabila pertemuan di antara fardu dengan sunat, maka mesti didahulukan fardu. Idza ta'arada bainal fardi was sunnah quddimal fardu. Apabila berlaku pertemuan di antara sunat dengan sunat dengan fardu, maka mestilah didahulukan fardu, iaitu rukun ketika itu. Jadi sekiranya makmum meneruskan juga membaca tahiyat awal, sedangkan imam berdiri dalam keadaan tidak membaca tahiyat awal, hukumnya boleh membatalkan semayang kalau dengan sengaja dan tidak berniat mufaraqah. Tidak berniat mufaraqah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itulah para alim ulama fiqh di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menggariskan beberapa panduan dari sudut syarat-syarat nak berjamaah, syarat-syarat nak berjamaah. Di antaranya syarat yang disebut oleh para alim ulama, iaitu al-muwafaqatu fi sunnatin fahishatil mukhalafah tarkan au ityanan, iaitu muwafaqah, bertepatan, ikut pada sunat fahishatil mukhalafah, yang mana kalau kita menyalahi benda ni akan menyebabkan rosak semayang, sama ada meninggalkan ataupun melakukan, seperti sujud tilawah. Seperti sujud tilawah, imam sujud tilawah, kita tak mau sujud tilawah. Imam sujud tilawah, kita kata aku tak mau ikut, sebab dia tak dengar ayat yang dibaca oleh imam. Dia sampai-sampai Allahu Akbar, imam tiba-tiba Allahu Akbar sujud sejadah, ataupun sujud tilawah. Sujud sejadah pada pagi Jumaat, dia sama ada sujud tilawah pada semua fardu yang lain, maka bagi makmum mesti ikut. Kalau tak ikut, dia tinggalkan, batal sembahyang. Begitu juga imam, maka ketika itu ianya akan menyebabkan batal sembahyang dia. Kalau imam sujud tilawah, dia kena ikut. Kena ikut berdasarkan hadis Nabi SAW, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu sebagai ikutan. Kalau imam sujud, sujudlah. Imam sujud, dia naklah dia sujud.
Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Dan jika ia duduk serta imamnya, dia tahu imam tu salah, dia duduk juga bersama dengan imam. Dia tahu imam tu salah, dia duduk juga bersama imam. Apa hukumnya? Nasaya batallah semayangnya. Semayang batal. Sebab dia sudah berkeyakinan bahawa imam tu salah. Dia duduk juga dalam keadaan sedemikian rupa. Ini termasuk rukun yang kedua dalam syarat-syarat sah berjemaah. Syarat yang pertama, an yakunal imamu mutatahhiran. Syarat yang pertama bahawa imam itu dalam keadaan bersuci. Kalau kita sebagai makmum memang diketahui imam tu tidak suci, maka sembahyang kita tak sah. Tidak sah kecuali dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, sama-sama muwafiq. Jadi makmum ini dia muwafiq, bermula daripada takbiratul ihram ikut imam. Selepas selesai imam semayang, imam beritahu tadi dia jadi imam dalam keadaan tak ada wuduk. Lepas habis semayang dia kata tadi saya semayang tak ada wuduk. Dalam keadaan sedemikian rupa, dalam mazhab Imam Syafi'i, dua keadaan bagi makmum. Tidak wajib bagi makmum mengulangkan semayang sebab benda tak nampak, dan ianya telah mengikut dalam keadaan sempurna kalau berhadas. Tetapi sekiranya memang mendapati imam ada najis di badannya, kita nampak kalau suasana Malaysia ni ada tahi cicak, betul ada tahi cicak dekat tapak kakinya, maka semayang makmum wajib diulang semula. Sebab benda nampak. Benda tak nampak, sunat diulang bagi makmum yang muwafiq. Tapi bagi makmum yang masbuk, ianya perlu menambahkan rakaat ataupun semayang semula. Contohnya imam dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sebagai makmum yang masbuk di belakang, makmum yang masbuk, imam kata, minta maaf tuan-tuan, saya terlupa lah tadi, terlupa nak beritahu sebenarnya saya jadi imam tadi tak ada wuduk. Maka imam ini segala semayang dia, kalau makmum ikut, Fatihah makmum tidak boleh ditanggung oleh imam. Contoh ada seorang makmum tadi datang, Allahu Akbar, imam rukuk, dia pun terus rukuk. Dia tidak dapat rakaat bersama imam sebab Fatihah imam tidak sah dan imam tak boleh tanggung Fatihah dia. Ini berbeza dua keadaan. Satu muwafiq, satu masbuk. Sekiranya memang makmum ini sempat baca Fatihah bersama imam, imam beri salam dan beritahu bahawa dia dalam keadaan tidak berwuduk, maka dia boleh teruskan semayang dan tambah rakaat yang baki. Tapi kalau sekiranya makmum dia hadir dalam keadaan imam sedang rukuk, dia takbiratul ihram ikut imam rukuk, dan selepas semayang imam beritahu dia tak ada wuduk, rukuk dia tadi tidak mendapatkan rakaat kerana Fatihahnya tidak boleh ditanggung oleh imam. Ini dibahaskan dalam kitab fiqh berkaitan dengan imam dalam keadaan ianya tidak suci. Dan seterusnya lagi, syarat jadi imam ialah waktu Islam. Sekiranya imam dalam keadaan berhadas ataupun berjunub, ataupun ianya seorang yang kufur ataupun menanggung najis, maka hukum batallah semayangnya. Dan sekiranya makmum mengetahui sedemikian rupa, semayang makmum juga batal. Yang kedua, syarat yang kedua, antasihha salatuhu bi'tiqadil makmum, iaitu bahawa sah semayangnya dengan i'tiqad makmum. Makmum berkeyakinan bahawa semayang dia sah. Sekarang makmum berkeyakinan bahawa semayang tak sah sebab ia sudah menyalahi rukun, dan makmum terus ikut juga. Sekiranya makmum terus ikut, maka hukumnya batallah semayang. Berdasarkan kaedah yang kedua ini, iaitu syarat yang kedua, lahirlah satu kaedah dalam hukum fiqh, al-ibratu bi'tiqadil ma'mum.
Iaitu diambil kira dalam sah sembahyang ini ialah kepercayaan makmum. Macam mana kepercayaan makmum? Kalau makmum dia berkeyakinan sembahyang imam itu sah, maka sahlah dia. Contoh, dia berkeyakinan bahawa sembahyang imam sah walaupun tak baca kunut. Jadi dia pun tinggalkan kunut kerana berkeyakinan sembahyang imam itu adalah sah. Dia pergi sembahyang di negara-negara yang mana penduduk di negara tersebut bermazhab bukan mazhab seperti kita, tak baca doa kunut, dan dia berkeyakinan bahawa tak baca kunut pun tak jadi apa, dia benar sunat. Mazhab lain pun kata tak payah baca pun tak apa, dia berkeyakinan begitu, maka sembahyang dia sah dan dia tak perlu sujud sawi. Tetapi kalau dia berpegang bahawa baca kunut itu adalah sunat amat, kalau tinggal kena sujud sawi, maka sekiranya makmum itu sama-sama ikut imam meninggalkan baca doa kunut, sunat bagi makmum sujud sahwi selepas imam memberi salam. Lepas imam memberi salam. Ini disebut dalam kaedah al-i'tiqad, al-ibratu bi'tiqadil makmum, yang diambil kira berdasarkan i'tiqad. Contohnya, makmum beriktikad bahawa membaca bismillah itu tidak termasuk di dalam satu rukun dalam sembahyang. Maka kalau imam itu tidak membaca bismillah, jadi makmum ni sah sembahyang dia. Tapi kalau makmum beriktikad, berkeyakinan bahawa membaca bismillah itu satu ayat, tiba-tiba ikut imam yang tak baca bismillah, maka sembahyang makmum batal. Jadi pada awal-awal kita beriktikad bahawa baca bismillah ni khilaf ulama. Ada ulama yang kata bismillah itu tidak termasuk satu ayat, tapi hendaklah berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, untuk mencukupkan 7 ayat. Untuk cukupkan 7 ayat. Tapi kalau kita berpegang bahawa bismillah satu ayat, adalah lebih baik imam ini meneruskan bacaan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Supaya dia cukup 7. Kalau dia berhenti juga ditakuti menjadi 8. Jadi 8. Rata-rata orang kita Malaysia ni walaupun nafas panjang berhenti juga. Kerana apa? Terikut imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi selalu dengar tip dia. Mereka tidak ada baca bismillah, oleh sebab itu bagi mereka kena berhenti situ. Wajib berhenti. Sebab wajib dikira satu ayat di situ. Wajib dikira satu ayat. Kerana dia menjadikan 7 ayat kalau dia berhenti situ. Kalau dia sambung, dia tidak mengirakan satu ayat, jadi Fatihah tidak jadi 7 ayat. Orang Malaysia bismillah satu ayat, tapi berhenti juga situ walaupun nafas panjang. Tak betul. Taklid buta nama dia. Taklid buta. Kita tanya Tok Imam nafas panjang. Kalau dia berlagu nafas panjang, kenapa Tok Imam berhenti? Kenapa Tok Imam berhenti? Dia kata Imam Masjidil Haram berhenti. Imam Masjidil Haram tak baca bismillah, Tok Imam baca bismillah. Jadi kalau kita nafas panjang, teruskan. Kalau nafas tak panjang, tu lain kira, diberikan kemaafan. Jadi sekiranya kita berkepercayaan bahawa itu adalah satu rukun dan mengikut imam dalam keadaan meninggalkan bismillah, sembahyang kita batal. Oleh sebab itu kita kena yakin bahawa ini adalah mazhab dia, dan mazhab dia sah, kita kata sah. Yang disebut oleh ulama al-ibratu bi'tiqadil imam, kita mengambil kira sahnya sembahyang berdasarkan kepercayaan imam. Mana kepercayaan imam ni dalam mazhab dia itu adalah sah, jadi kita ikut saja. Kalau kita pakai pandangan yang ikut kepercayaan kita, habis sembahyang kita hukumnya adalah tidak sah. Ini yang dipecahkan permasalahan tersebut dalam kitab kita. Sekiranya mendapati imam dalam keadaan dia meninggal, iaitu duduk tasyahud awal sedangkan bukan pada tempatnya, dan kita berkeyakinan itu bukan tempat dia, kita ikut juga, maka sembahyang kita boleh jadi batal. Boleh jadi batal. Dan itu macam mana kalau kita mendapati imam dalam keadaan duduk dan disunatkan bagi makmum bahawa bertasbih. Sunat bagi makmum memberi ingat kepada imam. Dalam semayang pun boleh ingat imam. Mana imam ni pemimpin, apatah lagi bila
pemimpin yang memimpin masyarakat, kalau salah kita boleh ingat kepada dia. Dalam semayang pun boleh ingat. Apatah lagi di luar semayang, pemimpin boleh diberikan ingat. Jadi pemimpin yang diberikan ingatan, jangan naik angin dan jangan pecat orang. Jangan pecat orang. Tok Imam tak pernah pecat orang pun. Kalau Tok Imam tengah semayang ada makmum ingat dia, lepas semayang dia kata, lain kali jangan datang masjid aku. Dia akan mengucapkan terima kasih. Begitu juga seorang pemimpin yang saleh dan bertakwa kepada Allah, sekiranya ada ulama memperingatkan kepada dia dalam keadaan yang harmoni, tidak mencerca dan tidak ada apa-apa, dalam keadaan betul-betul memberi pandangan yang tidak diketahui oleh orang, sama-sama beri pandangan yang tidak tersebar perkara tersebut, sepatutnya berterima kasih dan juga tidak memecat imam tersebut ataupun tidak memecat ulama yang memberikan nasihat tersebut. Ini ciri-ciri imam yang saleh, dan juga pemimpin yang saleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jangan ulama ni bagi nasihat, tukar pula bahagian lain pula. Ini kalau ada pemimpin begini, ini pemimpin yang tak boleh dipakai. Sebab dia tidak seorang yang saleh diajarkan oleh Nabi SAW. Perkara yang mungkar perlu ditegur. Sebagaimana Nabi SAW melihat Sulaik radhiyallahu anhu masuk dalam masjid dalam keadaan tidak sembahyang tahiyatul masjid. Nabi SAW sedang baca khutbah, bertanya kepada Sulaik, "As-sallaita ya Sulaiku?" Wahai Sulaik, kau dah sembahyang ke? Dia kata belum. "Salli raka'atain." Sembahyang. Walaupun benda itu sunat. Sunat. Mana walaupun di dalam khutbah imam melihat ada orang melakukan perkara yang menyalahi sunnah, boleh ditegur. Ditegur. Mana mengajarkan kepada kita seorang pemimpin apabila melihat kemungkaran hendaklah diubah dengan segera dan tidak membiarkan perkara tersebut berterusan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apa tujuan tasbih? Untuk menjedarkan imam supaya ia berdiri, supaya ia qiyam. Itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk dia bangun. Kalau dia degil juga duduk, maka kita sebagai makmum tidak boleh mengikut imam dan bangun dengan segera. Dan itu kita boleh tunggu. Dan sembahyang kita sah. Sebab apa sah? Mengikut kaedah yang tadi. Apa kaedah dia? Al-ibratu bi'tiqadil imam. Yang diambil kira ialah berdasarkan keyakinan imam. Imam yakin, dia memang tahiyat awal. Makmum pula yakin, imam tak betul. Maka imam yakin dia betul. Betul lah ni rakaat kedua ni. Betul lah rakaat kedua dia yakin. Yang dengar dia subhanallah ni, dengar suara pakcik belakang dia. Dia yang silap kot. Dia yang silap, aku pula dia kata aku silap. Orang lain tak ada kata subhanallah. Subhanallah. Dia ni dah sasau kot orang belakang ni. Dia teruskan juga. Mana dia yakin. Maka oleh sebab itulah kita makmum boleh menunggu imam dalam keadaan berdiri. Apa kaedah dia? Al-ibratu bi'intiqadil imam. Ini disebut oleh para alim ulama di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i. Terus lagi. Masalah 25. Makmum yang masbuk sebelum ia menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Makmum ni masbuk. Siapa makmum masbuk? Makmum yang tidak sempat baca Fatihah. Ya Allahu Akbar, baru dia baca 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam tunduk rukuk. Imam duduk rukuk. Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk ia sebelum sempurna, makmum yang masbuk menghabiskan Fatihah. Imam habis baca Fatihah dan imam juga. Ini ada 2 keadaan sebagaimana yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas. Imam ni dalam keadaan selepas habis Fatihah dia terus rokok. Katakan semayang inilah semayang yang dijaharkan. Imam ni jadi imam semayang sunat tarawih katakan, ataupun semayang sunat fardu. Habis waladhdallin dia rokok.
Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama bagi orang yang masbuk, keadaan yang kedua bagi orang yang muafiq. Keadaan yang muafiq. Bagi orang yang masbuk, dia ikut imam gitu, itu Allahu Akbar, dia mendapati imam sedang membaca ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana masbuk ini dia takkan sempat baca Fatihah. Dia berkeyakinan dia boleh baca Fatihah, tiba-tiba imam pun raka', Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmum yang masbuk boleh terus ikut. Makmum yang muafiq ada 14 permasalahan dia. Ada 4 permasalahan. Nanti kita huraikan. Kita tengok dalam kitab kita dulu. Kalau imam masbuk, makmum yang masbuk, bukan imam, makmum yang masbuk, Allahu Akbar. Imam ketika itu membaca ayat inna a'tainakal kautsar. Mana baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maknanya baca ayat ni dah tentu makmum tidak dapat menghabiskan Fatihah. Jadi bila makmum ikut Allahu Akbar, dengar-dengar imam baca inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, dah tentu makmum tak dapat menghabiskan. Sekiranya ada baki lagi ayat, tak perlu dihabiskan sebab dia masbuk. Baki Fatihahnya ditanggung oleh imam dengan syarat Fatihah imam ni betul. Tapi pada rakaat kedua dia mendapati imam Fatihah tak betul. Rakaat yang dia ikut tadi tidak dapat ditampung oleh imam. Dia kena tambah satu rakaat dan dia terus mufaraqah dengan imam. Naik rakaat kedua, tengok-tengok imam baca tak betul Fatihah dia. Alhamdulillah. Orang baca alham, dia alhamdulillah kata. Ni tak betul. Ataupun alham, sepatutnya baca alham, pun tak betul juga. Pun tak betul. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, him. Dia terlepas, dia tekan kuat sangat, jadi khim, jadi kha. Ada untuk imam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini bukan ha, ini kha. Dengar balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua Ar-Rahman ni pun kita dengar kha. Ar-Rahmanirrahim. Kan? Ini kha ni. Ini kha bukan. Kita pun terus tak mau ikut imam. Pada rakaat yang kita ikut dia tadi, imam tak boleh tanggung Fatihah kita. Maka kita perlu tambah satu rakaat lagi, kerana dia tidak boleh menanggung Fatihah kita yang kita tak sempat dengan dia. Tetapi sekiranya Fatihah imam ini betul, imam boleh tanggung Fatihah kita. Imam boleh tanggung Fatihah kita. Jangan ada di dalam hati makmum ni sikit lagi nak habis. Sekiranya dia ada sikit alang-alang lagi satu ayat, kalau dia teruskan juga baca, sedangkan imam sudah rakaat dan imam bangun daripada rakaat, dia baru nak rakaat, batal sembahyang. Sebab tertinggal 2 rukun bagi dia. Tertinggal dua rukun. Rukun yang pertama iaitu berdiri betul dan juga membaca Fatihah, dan rukuk dia pun tak sempat rukuk bersama imam, imam dah bangun daripada rukuk, maka dia telah tertinggal 2 rukun fi'li dengan imam, batal sembahyang kalau dia tidak niat mufaraqah, tidak niat mufaraqah. Maka wajib makmum itu memutuskan mana jangan teruskan, berhenti bacaan Fatihahnya dan terus rukuk apabila imam rukuk. Dan masalah ini disebut masbuk. Manakala kalau ianya muafiq, tiba-tiba imam ni lepas baca Fatihah dia tak mau baca surah. Lepas baca Fatihah dia tak mau baca surah. Habis waladdallin dia terus rukuk. Dia nak test power dengan makmum. Mana nanti lepas sembahyang makmum tanya, "Imam, kenapa tak ada baca surah?" Anak nak tanya entah surah ni wajib ke sunat? Sunat.
Sunat. Kalau anak tinggal pun sah tak semayang? Dia kata sah. Ada apa masalah kah? Apa masalah? Dia kata. Ini nak beritahu orang Melayu ni, ini bukan benda wajib. Dia kata, ini benda sunat. Kalau ada tok imam gitu, kita pangkat tangkap, ikatkan dia. Gitu. Sunat tak sunat? Ni. Sunat tak sunat? Kalau imam ada begitu. Sekiranya memang wujud dah ada imam tu. Ada imam. Di negeri kita ni pun budak muda lagi. Dia jadi imam waktu sembahyang subuh, dia tak mau baca kunut. Jemaah pergi tanya dia, imam mengapa tak baca kunut? Dia tanya pula, kunut tu sunat ke wajib? Rukun. Kata sunat. Sunat. Dah tu saya tak nak baca. Dia kata ubah sikit. Kita punya fikiran kita ni biar di luar kotak, jangan dalam kotak. Dia kata kotak tak kotak tok imam ni kata. Ada tok imam kita budak muda lagi bawa balik Mesir, membawa budaya sana, nak tunjuk pandai. Orang ni tak layak jadi imam, tak layak jadi imam, kena pecat dia. Ini memang untuk imam kena pecat. Sebab menyebabkan orang lain jadi tidak selesa semayang, tidak selesa semayang. Duduk di negara Saudi, iaitu mazhab dia Ahmad Ibn Hanbal, telah diwartakan oleh raja dia. Saya dulu bila kursus kehakiman, hakim-hakim di sana diwartakan mesti ikut mazhab Ahmad Ibn Hanbal, dan penghakiman berdasarkan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, bukan penghakiman berdasarkan Ibn Taimiyah, tak, berdasarkan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Oleh sebab itu rujukan mereka mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, bukan rujukan dia Ibn Taimiyah. Tidak semua ikut, mereka tak semua ikut. Contohnya Ibn Taimiyah boleh menasabkan anak zina, tapi di Saudi tak pakai. Dalam kes rayuan di Saudi, 3 alasan ulama hakim Saudi menyatakan tidak boleh dinasabkan, kerana ia adalah menjadi jumhur dan menggalakkan banyaknya anak zina boleh dinasabkan. Orang kata apa salahnya berzina pun anak boleh nasab. Anak boleh nasab. Susah apa dia kata? Berzina pun, contohnya dia, budak ni bapak dia tak setuju kahwin dengan lelaki ni bawa lari. Udah bunting, dia jumpa bapak dia. Pak, dia kata, tak, pakcik tak bagi kahwin dengan anak pakcik pun, saya sudah mengandungkan anak pakcik. Nampak boleh? Dia akan jadi begitu. Pakcik ni fikir-fikir, kahwinlah kau orang. Tak susah, nanti kalau lahir pun boleh nasab. Dia akan mendorongkan kepada perzinaan. 3 hujah ulama Saudi dalam penghakimannya yang telah dimuatkan dalam kitab Al-Basmatul Warasiyah fi Isbatin Nasab, DNA dalam pensabitan nasab. Penghakiman yang begitu panjang tidak memakai pandangan Ibn Taimiyah dan tidak memakai pandangan yang selari dengan Ibn Taimiyah, kerana menjagakan kemaslahatan. Itu Saudi. Walaupun Ibn Taimiyah berpandangan kata boleh, tetapi di sudut kemaslahatan mengambil pandangan yang paling kuat di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Itu Saudi. Kita tak boleh pandang Saudi di semua Wahabi. Begitu. Wahabi di sudut akidahnya, di sudut fiqahnya tetap bermazhab dengan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu yang telah diwartakan. Kita di negara kita diwartakan. Dalam negara kita ada contoh tauliah, hendaklah mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i, ikutlah mazhab Syafi'i. Semua orang pun jadi selesa. Kalau nak buat mazhab lain, cari negeri lain yang bermazhab lain. Buat satu negeri lain dalam mazhab yang ahlan wa sahlan. Gitu. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sekiranya dia seorang yang muafiq, dibenarkan tertinggal dengan imam 2 rukun. Ada 4 permasalahan, 14 masalah. Masalah yang pertama, apabila makmum bacaannya lambat disebabkan asal kejadian dia nak sembahyang berjemaah tapi dia baca memang lambat, satu-satu dia baca, menyebabkan dia boleh tertinggal dengan imam 2 rukun disebabkan asal kejadian dia memang baca lambat, ataupun lidah ni susah nak sebut, susah nak baca huruf. Mereka ini diberikan kelonggaran. Kalau dia muafiq,
mau muafiq boleh sampai 3 rukun. Imam rokok dia tak rokok, imam i'tidal dia tak i'tidal, imam sujud dia belum rukuk lagi, imam bangun daripada sujud, kalau dia tak rukuk batal sembahyang. Maka bila imam sujud dia kena rukuk. InsyaAllah sempat bagi orang yang walaupun bacaan dia lambat, diberikan kemaafan tertinggal 3 rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ia syak sebelum rukuk dan imam dah rukuk, adakah dia dah baca Fatihah ataupun tidak? Kita sebagai makmum muafiq, ataupun kita ni jadi makmum, tak kira muafiq ataupun masbuk, kita ni syak, baca Fatihah ke tak baca Fatihah, baca Fatihah ke tak baca Fatihah. Ada begitu, aku dah habis ke baca Fatihah, ataupun terbaca yang lain. Sebab rakaat kedua dan rakaat pertama dan rakaat kedua, kalau kita jadi makmum pada semayang fardu zuhur dan semayang fardu asar, sunat bagi makmum juga baca surah. Kalau kita jadi makmum, rakaat pertama dengan rakaat kedua, sunat juga kita baca surah. Tapi rata-rata orang kita Melayu ni tak baca surah, dia melangut begitu. Dia kata tu imam ni baca surah apa panjang-panjang ni sembahyang zuhur, tak rokok-rokok. Sedangkan makmum juga sunat baca surah. Dia tahu sunat baca surah, dia baca surah. Bila imam rokok, dia kata tadi aku baca surah aja ke ataupun baca Fatihah? Bila aku baca Fatihah, bila aku baca Fatihah. Nampak ni? Apabila dia syak, dia baca Fatihah ataupun tidak, sedangkan imam dah rokok, maka diberikan kelonggaran tertinggal iaitu 3 rukun. Diberikan kemaafan tertinggal 3 rukun. Boleh, jangan risaulah kalau kita sekarang ni syak, baca Fatihah tak baca Fatihah, kira tak baca Fatihah, yang disebut sebagai baqa'u makana ala makana ataupun istishabul asli. Asal tak baca Fatihah, asal tak baca Fatihah. Jadi kembali pada asal. Makana baqa'u makana ala makana, kekal adalah ia sebelum itu. Sebelum tu tak baca Fatihah, maka dikiaskan, digabungkan pada sebelum itu. Contoh, suami isteri bergaduh. Isteri kata, ceraikan saya bang, ceraikan saya. Dia pun tak ingat dia lepas cerai ataupun tidak. Dah bergaduh, dah tu dah okey, petang tu dah okey. Dia pun bincang, tadi abang ada cerai tak? Awak minta cerai tadi, abang ada cerai tak? Tak, dia kata saya pun tak ingat. Dah abang lah, masak silap sikit dah mengamuk. Dia udah bila mengamuk begitu, dia cerai tak cerai, hukum asal tak cerai, tak ada saksi, masing dua-dua pun tak tahu cerai ke tak cerai. Hukum asal tak cerai, tak jatuh talak, tetapi sunat rujuk. Sunat rujuk tak ada dalam peruntukan undang-undang. Sunat rujuk. Tapi hukum syarak sunat rujuk, sunat dirujuk. Tapi bila tak sabit talak, macam mana nak rujuk? Tapi hukum syarak sunat rujuk. Aku rujuk kamu, daftar tak daftar itu cerita lain, itu undang-undang. Aku rujuk kamu kerana berlakunya syak. Ini dalam hukum PK. Hukum PK. Dalam hukum PK, apabila berlaku syak, pasangan suami isteri ni contohnya berlaku syak, jatuh ke tak jatuh, belum disabitkan. Dan contohnya sekarang ni nak disahkan PKP, bukan PKPP ni, yang waktu PKP dulu, semua mahkamah contohnya tak beroperasi. Orang nak keluar rumah pun takut, macam seolah-olah nak berlakunya kiamat. Dengar pula ceramah ada ustaz Indonesia tu, apabila tibanya bulan Ramadan pada hari Jumaat, maka tutuplah pintu-pintu rumah kamu gitu. Pada berapa 15 Ramadan, jangan ada satu ruang pun boleh masuk angin.
Apabila berbunyinya dentum yang begitu kuat, itu tanda nak kiamat. Tak kiamat juga kan. Saya sudah bersedia menanam sayur-sayuran, dia kata. Dia dah kumpulkan beras. Orang Malaysia pun takut hari bulan Ramadan. Pakat semua mesej, Ustaz Syukri, kiamat ni bukan setakat sekarang orang teka, daripada dulu lagi. Daripada dulu. Saya mengaji pasal di pondok di Kelantan dulu, ada tok guru ni, orang kata dia kasyaf. Lepas sembahyang subuh dia pun bangun. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas sembahyang subuh. Jaga semua. Ni hari Jumaat ni nak kiamat. Lama-lama dia yang kiamat. Lama dia kiamat. Tok guru ni lama-lama dia kiamat. Sebab apa? Dia solat duit pondok. Tak boleh pakai. Kiamat tak kiamat ni, Nabi SAW beritahu Allah wa Rasuluh. Bila Jibril tanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Allah. Kita teka-teka ni tak boleh teka-teka. Kalau boleh teka-teka, mana ilmu kita ini berdasarkan tekaan. Dengan formula bagus. Dengan ceramah tu, formula dia macam-macam. Berkatalah Imam Qurtubi berkata, semua ini tidak dapat yang diketahui melainkan Allah. Melainkan Allah. Sama baik. Kalau begitu, rujuk dulu. Rujuk. Kemudian dibuat pengesahan, ternyata talak itu sah, maka rujuk itu dikirakan sah, iaitu dinamakan rujuk didahulukan ataupun pendahuluan, macam kita wang pendahuluan. Sah, rujuk. Jadi tak perlulah nak tanya pukul berapa buka, ahad ni macam mana lah apa semua. Ya, rujuk. Kalau disabitkan jatuh talak, maka rujuk itu sah. Kalau tak sabit jatuh talak, maka abaikan saja rujuk tersebut. Kalau kita tak rujuk lebih awal, ditakuti sudah habisnya iddah, jadi kena akad semula. Kena akad semula. Ini berkaitan tentang nikah kahwin. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Kalau berlaku syak gitu, teruskan baca Fatihah, diberikan kelonggaran sampai 3 rukun. Yang ketiga, apabila ia lupa bahawa sesungguhnya ia di dalam semayang dan dia tidak membaca Fatihah sehingga imam rokok, dia tak teringat dia tengah semayang pula. Sebab celaru pemikiran dia ni. Celaru. Jadi dia tengah dengar imam rokok, Allah, tak baca Fatihah lagi. Tak baca Fatihah, diberikan kelonggaran, tertinggal 3 rukun. Baca Fatihah, imam rokok, ya Allah, terus. Imam tidak kita teruskan. Imam sujud, jangan sampai imam bangun daripada sujud. Nampak dalam hukum fiqh ni ada 14 permasalahan. Dan yang keempat, yaitu yang keempat, barang siapa yang lupa Fatihah, tiba-tiba umur kita ni barangkali makan ubat banyak sangat, ubat kencing manis pun makan, ubat darah tinggi makan, ubat cair darah pun makan. Dia faktor umur ni, makan ubat banyak. Umur pun juga satu faktor. Umur 70 ataupun 60, tengah semayang dia lupa Fatihah. Dia kata, mana satu lah ayat ni, dia tak dapat pangkal, dia tak boleh menangis macam ni. Tengah semayang ni, tiba-tiba imam rokok, teringat pangkal ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah rokok, pakcik yang berlaku sembilan rupa, teruskan baca Fatihah. Walaupun imam dah rokok, dimaafkan, tertinggal 3 rukun. Berlaku bila umur kita dah lanjut, dah macam makan ubat, jumpa doktor, kita kata makcik ni tak berapa tua sangat, baru 70 tahun, tapi Fatihah pun kadang-kadang dah lupa. Doktor pun buat kajian, ini makcik terlebih makan ubat kencing manis sekarang. Terlebih makan ubat kencing manis. Ubat kencing manis. Dia menyebabkan ingatan dia jadi celaru. Paling takut surah Fatihah. Dia nak jumpa pangkal dia tu. Jumpa pangkal, okey, tak jumpa, dia jadi tak ingat. Dimaafkan. Ulama sebut syarat yang keempat, iaitu perkara yang keempat ini diberikan kelonggaran. Dan yang kelima,
Itu yang keempat. Adapun yang kelima, apabila makmum yang muafiq tiba-tiba dia menukarkan bacaan Fatihah kepada doa iftitah. Dia baca doa iftitah. Waladdallin, dia tak baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Kadang bila celaru ni dia terbaca. Tiba-tiba imam rakaat, imam dia baca surah rakaat. Bukratan wa asila, apa pula ni dia kata ini sepatutnya baca Fatihah ni. Dia baru teringat dia tak baca Fatihah. Dia muafiq. Maka dia kena baca Fatihah dan diberikan kelonggaran 3 rukun. 3 rukun. Ini disebut oleh ulama. Dan seterusnya lagi, apabila makmum menunggu imam, dia nak tunggu imam ni habis Fatihah berhenti. Begitu biasanya. Bila imam habis baca Fatihah, imam berhenti sekejap, kemudian imam baca surah, baru makmum baca. Tapi imam ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi, lepas habis baca Fatihah, bukan dia nak berhenti, dia terus rukuk. Allahu Akbar. Kita sebagai makmum teruskan juga baca Fatihah, diberikan kelonggaran 3 rukun. Tak payah di belakang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia buat dia je Allahu Akbar. Bismillah liman hamidah. Allahu Akbar. Kita sebagai makmum terus baca Fatihah, diberikan kelonggaran. Yang ketujuh, apabila imam begitu cepat membaca tasyahud awal dan bangun, sedangkan imam masih lagi menyempurnakan. Idza asran imam fit tasyahud awal, tiba-tiba imam ni laju tasyahud awal dia, makmum ni nak terus juga habis baca tasyahud awal sebab sama-sama baca tasyahud. Tiba-tiba imam ni laju, kita nak habis juga dalam keadaan pada permulaan sama dengan imam. Oleh sebab itu dikira dia sama dengan imam. Tiba imam naik pula rakaat ketiga, laju pula dia baca Fatihah, kita tertinggal, dia diberikan kemaafan. Yang ke-8, apabila apabila makmum tertidur pada tasyahud awal dalam keadaan tetap papan punggung, tiba-tiba dia sedar mendapati imam dia bangun-bangun, dia baca tasyahud awal tadi, tu makmum ni tertidur tapi tetap papan punggung. Macam mana nak tahu tetap papan punggung? Nak kentut payah. Macam saya duduk sekarang ni, cuba nak kentut. Makcik-makcik, kakak-kakak, pakcik semua ni duduk sekarang ni, senang nak kentut. Tak boleh, dia kena angkat dulu. Dia kena angkat baru boleh kentut. Itu maknanya tetap papan punggung. Ketika mana duduk tasyahud awal tertidur, sedar-sedar imam nak rakaat, maka kita pun terus bangun Allahu Akbar, baru baca Fatihah, imam pun rakaat, kita teruskan baca Fatihah, diberikan kelonggaran 3 rukun bagi orang yang muafiq tadi. Dan yang ke-8, apabila makmum tertidur pada tasyahud awal dan dalam keadaan tetap papan punggung, dia bangun tapi tidak dapat baca Fatihah bersama imam. Yang ke-7, dia sempat baca Fatihah tapi tak sempurna. Yang ke-8 memang langsung tak dapat. Memang betul langsung tak dapat, teruskan juga baca Fatihah. Dan yang ke-9, dan seterusnya yang ke-9, sekiranya imam mengangkat kepalanya daripada sujud pada rakaat yang kedua, makmum menyangka bahawa imam duduk tasyahud awal. Imam sebenarnya bangun daripada sujud, Allahu Akbar, dia baca takbir intiqalan ni terlalu pendek, Allahu Akbar. Ni imam muda, Allahu Akbar.
Tak ada perbezaan bangun daripada sujud ke, nak rukuk ke, i'tidal, sama statik je. Allahu Akbar. Jadi kita jemaah di luar ni ataupun imam yang baca begitu, makmum perempuan ni dalam bilik kan. Allahu Akbar. Sebab dia pendek, menyangka bahawa imam duduk tasyahud awal. Rupanya imam tak duduk tasyahud awal, dia terlupa bangun rakaat ketiga. Dia terus naik. Bila dia dah naik, kita terdengar pula Allahu Akbar. Kita terdengar Allahu Akbar tu menyangka bahawa dia bangun ke rakaat ketiga. Rupanya imam ni rukuk. Jangan lari. Bangun-bangun rupanya imam dah rukuk. Kita sebagai makmum boleh teruskan baca Fatihah 3 rukun panjang, dimaafkan. 3 rukun yang panjang. Dan yang ke-10, apabila makmum mendengar takbir sedangkan ia sedang membaca Fatihah, dia menyangka bahawa imam takbir untuk rukuk. Dia baca Fatihah sekarang ni, tambah dia baca Fatihah jenis nak khusyuk, pejam mata, tak pandang orang. Allahu Akbar. Bila imam Allahu Akbar ni, sebenarnya bukan tu imam yang baca Allahu Akbar tu. Yang baca Allahu Akbar tu ialah orang jadi makmum. Dia menyangka imam rukuk. Imam rukuk. Ini pun boleh berlaku. Imam rukuk. Oleh sebab itu ulama menyebut dan syarat, lau sami'al ma'mumu takbiran wa huwa fi asna'il Fatihah fa zannahu takbiratal imam lirruku' fataraka baqil Fatihah wa raka'ah summa tabayyana lahu anna al-imama baqin fi qiyamih. Dia pun menyangka bahawa imam rukuk. Dia pun rukuk. Tengok-tengok orang lain tak rukuk lagi. Rupa takbir tadi orang yang masbuk. Macam mana ni? Dia kena bangun balik. Wah, tak rukuk orang ni. Dia tak habis Fatihah lagi. Dia kena bangun. Bangun menyempurnakan Fatihah yang baki. Ini dalam keadaan ni dikira masih mualat. Dia menyangka bahawa imam sudah rukuk. Ternyata imam tidak rukuk. Dia boleh bangun dan sempurnakan Fatihah dia. Bila dia sempurnakan Fatihah, imam pun bau betul-betul rukuk. Betul-betul rukuk. Maka dia kena habiskan Fatihah. Imam i'tidal dia kena habiskan. Jangan sampai tertinggal tiga rukun. Yang ke-11. Sekiranya ia dalam keadaan sujud dan terlupa dia mengikut imam. Lama sangat sujud, baca khusyuk dalam sujud. Rupanya imam dah lama bangun dah. Terutama kalau kita ikut sembahyang tahajud kan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pun sujud lama. Rupanya imam dah lama bangun dah. Dia bangun-bangun, imam pula rukuk pula ataupun nak rukuk. Ketika ini bila dia bangun, baru baca Fatihah sikit, imam rukuk, dia teruskan baca Fatihah. Boleh tertinggal 3 rukun. Dan yang ke-12, dia syak, berlaku syak ke atas makmum. Adakah ia dapat bersama imam selepas takbiratul ihram membaca Fatihah ataupun tidak? Dia syak bila Allahu Akbar. Dia ni sempat baca Fatihah ataupun tidak sempat ataupun tidak. Rasa sempat kot, nak baca juga doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia ambil yang pendek. Kemudian dia baca Fatihah. Baca apa? Fatihah. Baru sampai ihdinas siratal mustaqim, imam rukuk. Hukum asal kalau tinggalkan doa iftitah, dia boleh habis. Bermakna dihukumkan dia orang yang muafiq. Teruskan baca Fatihah. Walaupun imam rukuk, tertinggal 2 rukun ini diberikan kelonggaran. Yang ke-12, yang ke-12. Dan yang ke-13 disebut oleh ulama kita, barang siapa yang bernazar, mana makmum ni bernazar di dalam diri nak baca surah selepas semayang, di dalam semayang selepas membaca Fatihah. Kata aku bernazar kerana Allah
Rakaat pertama aku nak baca surah, rakaat kedua aku nak baca surah, rakaat ketiga aku nak baca surah, rakaat keempat pun aku nak baca surah. Nazar kena tunaikan. Masa rakaat ketiga dia baca juga surah, imam ketika itu rokok, dia kena habiskan Fatihah. Kena habiskan surah yang dia nak baca. Walaupun dia bernazar nak baca surah, bacalah ayat paling mudah, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Petua arwah ayah saya, dia kata kalau nak sedap buat sambal ataupun buat nak masak, baca inna a'tainakal kautsar. Kalau Jeffrey meniaga, inna a'tainakal kautsar, kausar. Macam minum telaga kausar kan. Allah suka. Jadi orang kalau kita masak ni, orang suka makan kita. Ramai. Orang pun ramai pelanggan. Tapi kena cepatlah servis dia. Janganlah order air setengah jam baru siap kan. Setengah jam baru siap. Inna a'tainakal kautsar ni, di antara juga dia tak ada huruf jim. Tak ada huruf jim. Tok Guru saya kata, Syukri, kalau kau jumpa jin setan, baca inna a'tainakal kautsar. Saya kata sebab apa? Sebab dia tak ada huruf jin. Jin takut ayat ni. Wallahu alam, saya belum cuba lagi. Ada kata, kalau baca ayat kursi panjang, dia kata inna a'tainakal kautsar. Jeffrey cuba tengok betul ke tak ada huruf jim. Dia kata di antara surah tak ada huruf jin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Memang tak ada kan? Tak ada huruf jim. Di antara surah yang tak ada huruf jim. Ni ustaz saya beritahu. Betul tak betul? Wallahu alam. Tapi dia kata itulah di antara kelebihan surah Kautsar. Sama balik kita. Yang ke berapa? Yang ke-14. Barang siapa syak sebelum rukuk ataupun selepas rukuk imamnya, huruf Fatihah yang dia baca, imam dah rukuk dia syak pula. Mengaji ilmu tajwid ni waladh, bukan waladh kan. Allah tersilaplah aku baca tadi. Nampak ni? Bila dia syak, dia sudut sebutan huruf. Imam dah rakaat, maka dia kena baca Fatihah dan diberikan kelonggaran. Karena benda itu adalah rukun. 14 ini diberikan kelonggaran tertinggal dengan imam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik. Ini berdasarkan dan di atasnya permasalahan makmum yang tak sempat baca Fatihah bersama imam keseluruhan, bakinya ditanggung oleh imam. Di atasnya, di atas pandangan ataupun fatwa ulama Syafi'i yang menyatakan bahawa baki ini ditanggung oleh imam. Mana dalil? Ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Artinya barang siapa sembahyang berimam, maka bacaan imam itu adalah bacaan dia. Hadis ni adalah ditanggung bagi orang yang menjadi makmum masbuk. Makmum yang masbuk. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an. Daripada Sayyidina Jabir, hadis yang ke-850. Riwayat Ibnu Majah. Dan seterusnya bagi makmum yang masbuk itu dua hal keadaannya. Ini insya-Allah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.